أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anda semua? Seperti biasa, saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda yang telah sudi untuk like, subscribe, kemudian share cerita-cerita seram dalam channel Kisah Seramku ini. Kemudian juga seperti biasa, saya mendoakan anda semua supaya anda sentiasa sihat, walafiat, panjang umur, murah rezeki, dan terhindar daripada segala gangguan makhluk halus di kalangan jin dan syaitan. Kali ini kita akan menceritakan kisah seram yang dikirim oleh rakan subscriber kita yang bernama Encik Kasim, ya, yang telah menceritakan kepada kita melalui email yang dikirim kepada saya. InsyaAllah saya akan kongsikan cerita ini untuk tatapan anda semua selepas ini. Kisah ini katanya telah berlaku begitu lama, iaitu tahun 1985 yang lalu. Kisah pengalaman Encik Kasim sendiri bersama sahabatnya Encik Imran, iaitu kisah mereka ketika mereka masih kanak-kanak, berumur sekitar 12 tahun Imran dan 13 tahun Encik Kasim ini. Kasim 13 tahun, Imran 12 tahun, kanak-kanak lah. Mereka ini adalah seperti kanak-kanak biasa, aktif, ya, aktif dalam sukan, satu lagi aktif dalam bermain, seperti kanak-kanak biasa. Ya, maklumlah kanak-kanak. Kadang-kadang walaupun ibu dan ayahnya kata balik awal, jangan sampai maghrib, balik awal sebelum maghrib. Balik awal nak, kata ibu kepada kedua-dua kanak-kanak itu, Encik Kasim dan juga Encik Imran tadi. Balik awal, kalau nak keluar pun, nak bermain pun boleh, kata ibunya, tapi balik awal. Mereka ini tinggal di satu tempat, ya, di satu tempat di daerah Senakan, yang mana tempat itu adalah kawasan pembalakan. Maknanya bukan pembalakan orang tebang kayu balak, tidak, tapi maknanya tempat simpan kayu balak yang telah ditebang di tepi laut, yang dikatakan sebagai log pond. Dikatakan di tempat itu dikatanya log pond. Log pond tempat menyimpan kayu balak yang begitu banyak, besar-besar pula saiznya. Tahun itu katanya, kata Encik Kasim menceritakan, tahun itu kayu balak di Sabah ni, ya, besar-besar semuanya. Bahkan ada yang mencapai 3 pemeluk ataupun 4 pemeluk, ya, satu pemeluk lah, 4 ataupun 3, besar. Ya, ada juga yang lebih besar daripada itu pun katanya. Disimpan, disusun elok-elok di satu log pun, dibariskan, ya. Kemudian cantiklah log pun tu, kerana kayu balak tu banyak, cantik pemandangan dari jauh, ya. Tersusunlah kayu balak itu begitu cantik, ikut saiz besar disusun dengan saiz besar, saiz kecil disusun dengan saiz kecil. Oleh kerana kayu balak yang begitu tersusun cantik ini menyebabkan kanak-kanak seperti Encik Kasim dan Imran dan juga kanak-kanak yang lain suka bermain di tempat tu, suka sangat bermain, ya. Bahkan log pond itu, dikatakan log pond Yayasan Sabah itu sudah lama sebenarnya. Jadi oleh kerana itu ada perumahan Yayasan Sabah sekitar log pond itu. Perumahan Yayasan Sabah itu tangganya menyambung terus ke satu batang kayu balak yang besar, ya, dan tersusunlah kayu balak di situ semuanya. Dan adalah pekerja-pekerja, orang-orang tempatan yang bekerja di situ, dan juga ada orang asing yang datang. Ketika itu, kata Encik Kasim, orang asing yang datang, ya, ke log pond Yayasan Sabah itu adalah orang Korea. Orang Korea. Mereka ini bersilih ganti, ya. Selepas orang Korea ini, kata Encik Kasim, orang Jepun pula datang.
Tapi kisah yang nak ceritakan oleh Encik Kasim ni adalah orang Korea itu sendiri. Ya, orang Korea. Kanak-kanak ni suka sangat mengusik orang Korea itu. Orang Korea tak pandai cakap Melayu. Mereka ni cuma berkomunikasi dengan orang-orang tempatan menggunakan bahasa Inggeris. Ya. Kalau mereka nak bahasa Melayu pun memakan masa lamalah untuk mereka belajar supaya boleh cakap Melayu. Itu pun dalam keadaan biasa, orang asing bahasa Melayunya tak berapa lurus. Jadi kanak-kanak ni sukalah mengacau, mengganggu pekerjaan Korea ni. Tapi orang Korea ni bagusnya dia tak marah ataupun taklah macam menyakitkan kanak-kanak itu, tak. Mereka membiarkan saja. Jadi satu kisah, Encik Imran dan Encik Kasim ni bermainlah ya di batang lokpon itu sejak dari pagi. Mereka telah keluar selepas sarapan, mereka keluar bermain. Ibu masing-masing telah berpesan. Kata Ibu Imran, nak bermain tu tak salah, tapi kalau boleh baliklah awal. Ya, tengah hari balik makan. Ya. Kemudian kau tak nak balik tengah hari pun, kalau ada dapat makan tempat lain pun baliklah sebelum maghrib ya. Begitu juga dengan Kasim. Ibu Kasim pun nasihat anaknya begitu. Ibu Imran pun sama. Sebab rumah Ibu Imran dan Ibu Kasim ni, iaitu rumah Kasim dan Imran ni cuma bersebelahan saja. Mereka ni jiran. Bentuk perumahan tu adalah bentuk perumahan yang memanjang. Dan banyaklah penduduk yang tinggal di situ, yang bekerja di situ. Pendek cerita, mereka pun bermain. Bermain tak sedar. Sambil bermain ini, Encik Kasim ni agak bijak sedikit lah. Katanya, Imran, saya dah bawa pancing ni. Ini 2 pancing ni. Pancing gulung lah. Pancing pakai tangan, gulung. Digulung di dalam tin. Dan juga mata kail ada, batu kail pun ada. Dan rupa-rupanya Encik Kasim ni telah mengambil sejenis umpan pun-pun yang diambilnya petang kemarin, dibawanya pada pagi itu bersama Imran. Imran terkejut, macam mana kau dapat umpan ni? Kemarinlah aku ambil. Hari ni kita mancing ikan. Ada ikan, kita bawa pulang. Sekurang-kurangnya ibu, kita tak marahlah kalau kita balik lambat pun tak apa. Saya pun tadi dah maklumkan kepada ibu saya, mak, kami ni memancing ikan untuk kita lauk malam ini. Kalau tamatnya okeylah, tapi hati-hati. Ya, tamat hati-hati. Bila mereka jalan, sebelum sampai ke batang lokpon itu, mereka telah menjumpa seorang tua yang tinggal di kawasan itu. Rumahnya di hujung sekali. Tapi Kasim dan Imran ni, bila mereka lalu di kawasan rumah yang paling ujung ni, iaitu rumah orang tua ni, mereka rasa lain macam. Seperti kata Kasim, rasa macam seram lah. Seram sangat. Sebab pandangan nenek tua tu menyeramkan dengan pandangan tajam. Jadi Kasim yang tadi terkejut jadi seperti kaku. Imran pun sama juga. Kemudian nenek itu berkata, nak, cucu nak ke mana? Cucu nak ke mana? Maka dalam suara tergetar-getar, Kasim kata, Nek, kami nak ke sana, Nek, nak pancing ikan. Mari sini. Maka mereka pun datang. Imran dan Kasim pun datang. Satu doa. Ketika kamu pergi ke batang itu, batang lokpon itu, jangan lupa berdoa ini. Sebab di batang lokpon itu ada makhluk asing. Bukan sekat kamu, tapi ada makhluk asing. Bila nenek tua itu cakap ada makhluk asing, fikiran Imran dan Kasim ingatkan orang asing pada pandangan mereka. Maklumlah kanak-kanak, mereka tak berapa tahu sangat tentang makhluk asing, alam gaib, alam jin ni. Jadi mereka kata ingatkan orang asing. Maka kata Kasim, iya Nek, memang ada sana orang asing. Bukan orang asing lah cucu, makhluk asing. Kata nenek itu meninggikan suaranya. Dengar baik-baik doa ini. Kalau kamu melihat makhluk asing ataupun sebelum kamu masuk ke batang lokpon itu, baca doa ini. Kalau kamu selamat. Maka dalam keadaan terketar-ketar Kasim dan juga Imran ni, kanak-kanak lagi umur 13 tahun. Kalau 13 tahun ni berat kalau sekolah tingkatan 1 lah. 12 tahun darjah 6. Kata nenek itu, dengar, ini doanya. Menjaling, ikut. Menjaling, kata mereka dua. Menjalang, menjalang. Cincin, cincin. Bunga kacang, bunga kacang. Cucu adik berani, cucu adik berani. Saudara hantu panjang, saudara hantu panjang. Maka Kasim dan Imran, Nek, kami tak hafalah doa tu. Dengar sekali lagi. Maka begitulah berulang-ulang nenek itu beritahu tentang doa tu, ya. Hinggalah
Kasim dan Imran ni hafal doa itu. Kemudian dia kata, ambil ibu jari, ya, ambil, masukkan ke langit-langit tu, di mulut, nganga mulut, masuk ke langit-langit, ambil tu, letak di langit-langit, kemudian sapukan ke dahi macam ini. Kata nenek tu, ini kisah pengalaman Encik Kasim lah, ya, Encik Kasim ni, tentang kisahnya ketika dahulu. Maka mereka pun datanglah, mereka pun bacalah apa yang nenek sebut. Sampai mereka di batang, mereka ni terleka, ya, masuk ke batang satu, pancing tak dapat ikan, datang lagi ke batang satu yang besar, tak ada ikan, sampai mereka ke hujung sekali, batang yang hujung sekali. Ketika itulah mereka menurunkan pancing mereka. Ketika itu sambutan ataupun patukan ikan, maknanya Kasim dan Imran terasa situ banyak ikan lah. Sebab sebelum ni di batang-batang yang lain mereka memancing ikan, tidak ada rasa perlawanan, ya, tidak ada patukan ikan sikit pun. Kalau ada pun cuma ikan buntal saja katanya. Tapi kali ini di hujung itu mereka mancing, mereka rasa tarikan yang kuat, ya, dengan pancing mereka, kira ada perlawanan lah, ya. Maka Imran sentak dia punya pancing, dapat ikan kerapu sebesar lengan. Begitu juga Kasim sentak, dapat ikan kerapu juga. Kata Kasim, Imran, bantung kita Imran, dapat kerapu ni, bukan senang ni. Masak lagi mancing, sehingga mereka tak sedar dah waktu senja, hampir dengan maghrib. Maka ketika itulah mereka terdengar suara ibu mereka manggil, Kasim, Imran. Jadi Kasim berpandangan Imran, Imran, kau dengar tak macam suara mak kita manggil tu? Iyalah Kasim, macam suara mak kita, tapi takkanlah kuat sangat suara mak kita ni, kan jauh kita ni, kan jauh, rumah kita pun tak nampak jauh, takkanlah mak kita guna mikrofon panggil kita. Iya, jadi suara siapa tu? Entah, kata Kasim. Mereka berpandangan, sambil-sambil mereka dah mengemas-kemas barang, baliklah kita. Kau ingat tak doa nenek tu? Tak berapa ingat, tak berapa ingat lah. Tak apalah, mereka pun balik. Di pertengahan mereka balik ni, mereka nampaklah rumah mereka. Kata Imran, Kasim, biasanya kalau kita balik ni jauh juga perjalanan kita kan, 20 minit baru sampai. Ini sekejap, tak berapa lama kita dah sampai. Mungkin kalau kira 10 langkah dah sampai ke rumah. Biar betul ni Imran, kata Kasim. Aku rasa macam lama lah Kasim kita jalan. Imran tak rasa, Imran rasa seperti lama, Kasim rasa seperti sekejap. Maka oleh kerana begitulah, maka mereka pun masuklah ke rumah tu. Masuk ke rumah panjang yang kata mereka rumah mereka. Mereka terdengar suara dari situ. Kemudian yang dulu masuk adalah Imran. Bila dia masuk ke rumah tu, tiba-tiba menghilang. Jadi Kasim ini, Imran hilang. Tiba-tiba Kasim hilang. Tak sedar-sedar dari arah belakang Kasim ada orang tepuk belakang Kasim. Kasim pun terkejut. Dia tengoknya orang Korea tu. Halo boy, kata orang Korea. How are you? Kasim tengah tak tahu apa nak cakap. Kasim serba salah nak cakap apa dengan Korea ni. Sebab Korea tak faham bahasa Melayu. Nak cakap apa? Tiba-tiba lantaklah kata Kasim, aku cakap Melayu lah. Tuan, boleh tak hantar kami ke rumah? Terkejut Kasim. Tiba-tiba orang Korea tu pandai cakap Melayu pula. Rumah you jauh. You datang sini buat apa? Tuan, tadi kami nampak daripada sana rumah kami ini, dan kami mendengar ibu kami panggil nama kami masing-masing. Dan bila saya nampak rumah ni sebiji seperti rumah kami, tapi bila kawan saya masuk, Imran masuk, Imran pun hilang. Kata Korea, you sudah salah tempat. Ini tempat bukan rumah. You tengok betul-betul. Kemudian Kasim pun sapu-sapu matanya, ya. Tengok betul lah. You nampak itu betul. Ini adalah bukit dan pokok-pokok, dan itu ada gua sedikit. Pokok-pokok itu ada gua besar, dan itu hutan. Itu bukan rumah kamu. Wah, Kasim pun terkejut. Jadi rupa-rupanya tadi penampakan saya salah lah dalam hatinya. Tuan, tolong tuan, tolong. Saya tahu kata itu orang Korea. Sebab itu saya datang sini. Saya mau tolong kamu. Kamu punya kawan sudah masuk itu lubang. Itu bahaya.
Kejap saya datang. Saya sudah bawa tali dan ini alat-alat untuk keselamatan. Pakai ini baju jaket. Mari. Maka si Kasim pun dipakaikan baju jaket dan kurang-kurang itu pakai baju jaket dan satu jaket lagi dibawa. Iu punya kawan sudah masuk itu lubang. Lubang itu ada air. Menangis Kasim. Tolong, tolong tuan, tolong. Jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis. Mari, kuatkan semangat, kuatkan semangat. You boy, you good boy, you good boy, kata itu Korea. Maka mereka pun masuk ke dalam lubang tu. Lubang tu nampak pokok, daun-daun pokok menjalar ke bawah dan masuk ke dalam gua tu, terus masuk ke lubang. Memang betul, sahih sangatlah. Imran terkapai-kapai di situ meminta tolong. Nasib baik Imran ni dia pandai berenang. Dia pandai berenang. Orang kampung, ya, orang kampung, orang biasalah di kampung di Batang, nelayan lah, orang nelayan. Biasa bermain di batang-batang lokpon ni adalah orang pandai berenang. Pandai berenang, dia berpaut dengan satu akar pokok yang panjang. Dalam keadaan keletihan, dia minta tolong, 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 tolong. Maka ketika itulah Korea itu, ya, terus terjun ke bawah, tak banyak cakap, memakaikan baju jaket keselamatan kepada Imran dan diikatlah badan Imran, sedangkan tali tadi di awal dipegang oleh Kasim dan diikat di salah satu batang pokok. Kemudian ditariklah, ya, Imran perlahan-lahan ke atas dan orang Korea itu pun naik ke atas, melompat balik ke atas tebing dan menarik Imran. Maka selamatlah Imran daripada lemas, kata Kasim. Inilah peristiwa yang Kasim sangat suka nak lupakan peristiwa ini. Macam mana mereka nampak, ya, bukit itu seperti rumah mereka dan mereka dengar sebiji sangat seperti suara ibu dan ibu mereka masing-masing memanggil nama mereka masing-masing. Sedangkan waktu itu dah masuk maghrib. Sebab itu kata ibunya, jangan balik lewat, baliklah sebelum maghrib. Mungkin inilah kata Kasim kebenaran kata-kata ibu. Jangan balik lewat, baliklah sebelum maghrib. Masih baik ada Korea ini yang selalu mereka ejek, ya, bahasanya tak lurus lah, bahasa Melayunya gini-gini, selalu mereka ejek. Tetapi Korea yang selalu mereka ejek itulah yang menolong mereka, kerana Korea itu mengenali budak ini. Budak ini memang selalu sangat datang ke batang-batang lokpon ini, ya, bermain, mencari ikan dan mencari macam-macam lah. Jadi Korea itu telah mengenali mereka. Kalaulah Korea itu tak kenal mereka, mungkin Korea itu tak tolong mereka, orang Korea itu. Maka selamatlah mereka berdua. Orang Korea itu pun bawa pulang sampai ke rumah. Sampai di rumah, dalam keadaan basah kuyuplah Imran ini menangis, Kasim pun menangis. Maka Korea itu pun jumpalah ibunya. Wahai ibu, ini you punya anak, saya jumpa itu anak you di sana dekat bukit. Ini anak you hampir lemas, ini Imran ini. Nasib baik saya dengar, nasib baik saya nampak mereka ini daripada jauh. Saya pikir mereka ini kemana, rupa mereka ini tersalah. Ini you punya anak, dia dengar seperti ada suara ibunya memanggil, katanya. Itu sana bagi kami orang Korea itu banyak keras. Tempat itu banyak keras, itu banyak hantu lah. Itu anak you kalau boleh jangan kasih main sanalah, ya, jaga-jagalah. Ya ibu, saya balik dulu. Bye-bye, goodbye, kata Korea. Maka ibu Imran pun kata, thanks Korea, thanks. Itu saja yang ditahu orang kampung kan. Tidak apa, kata itu Korea. Welcome, sama-sama. Maka jalanlah Korea dan terus Kasim menangis, ya, dan Imran menangis. Apalagi Kasim telah dimarahi ibunya. Aku sudah beritahu Kasim, balik awal sebelum maghrib. Mulai hari ini dan seterusnya, ibu tak benarkan kamu lagi turun ke lokpon, ya, kecuali ditemani oleh ayah kamu. Selagi kamu berdua pergi ke lokpon, maka kamu, ibu tak benarkan. Tiba-tiba Kasim bersuara, mak, ya apa lagi? Tadi pagi mak, sebelum kami ke lokpon, kami terjumpa seorang nenek, kata ibunya. Nenek di mana? Di rumah hujung sana nak. Mak, ada nenek mak. Ujung mana? Ujung rumah kita ni, ujung sekali tu. Ada seorang tua, nenek. Dia mukanya macam muka India, hidungnya mancung, berkulit hitam, tapi wajah menakutkan mak. Dia ajar kami satu doa.
Apa doanya? Kalau tak silap saya mak, doanya macam ini mak, menjalang sumping bunga kacang, cucu adik berani, saudara hantu panjang. Hah? Kata ibunya. Saudara hantu panjang? Kamu nak? Ya Allah, kata ibunya, ini doa ni salah ni. Doa ni syirik ni, kata ibunya. Marahi Kasim. Makin Kasim dimarahinya lagi. Nak tahukah, kita ini bukan saudara hantu panjang, kita bukan saudara syaitan, kita bukan saudara jin, kita bukan saudara makhluk halus, kita ni saudara se-Islam, seagama Islam. Anak ni aku nak marah ibunya. Marah sangat. Menggeletar badan Kasim. Dan Imran pun dah memang menggeletar, dah jatuh lemas lagi. Jatuh ke dalam tu lagi, hampir lemas. Tapi dia tak bergerak lah, dia diamlah. Dia diselimutkan ibunya. Tapi Kasim ni, kata ibunya, rumah yang kamu pergi itu, di hujung itu, tidak ada seorang tua pun di situ. Hujung rumah kita ni kongsi, kan rumah dua ni kongsi, macam panjang. Rumah kongsi panjang, macam rumah orang Iban. Tapi bukan begitulah, dia cantik sikit lah, modern sikit. Panjang, lebih kurang ada beratus rumah lah di situ. Dan hujung sekali itu bukan rumah. Hujung sekali itu adalah tandas. Macam mana pula anaknya nampak di situ ada sebuah rumah dan ada seorang nenek tua. Itu adalah tandas. Ada beberapa biji tandas di situ. Ya, tandas. Masya Allah, kata ibu Kasim. Itulah ayah kamu pun pesan, jangan bagi keluar kamu. Nah, sekarang ibu tak benarkan kamu lagi, ya, nak kemana-mana, melainkan ditemani oleh ayah kamu ataupun abang kamu. Ingat, kata Kasim, ingat ma, ampun ma, maaf ma, kata Kasim. Maka para penuntut sekalian, begitulah cerita yang dikirim Kasim kepada saya melalui email. Moga-moga cerita ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, termasuk saya, dan mendapat menjadi iktibar kepada kita bahawa berhati-hati. Ya, kemudian ajarlah anak-anak kita dengan doa-doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajar oleh agama kita lah. Doa-doa yang ada campuran memanggil jin, syaitan, itu adalah syirik. Boleh menjadi kufur. Nasib baiklah Kasim dan Imran ni masih kanak-kanak, jadi mereka pun masih tak tahu lagi banyaklah tentang ini. Maka pengajarannya berhati-hati. Ya, ajarlah anak-anak kita doa-doa yang diajari oleh agama, yang tidak melanggar batas-batas agama dan tidak menjatuhkan syirik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi.